Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Berjumpa kita lagi dalam pembelajaran Bahasa Melayu Tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 2, Kesihatan dan Kebersihan. Unit 4, Bahaya dalam senyap. Tajuk imunisasi. Kemahiran yang akan kita pelajari hari ini adalah kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuknya adalah imunisasi pada muka surat 23, 24 dan 25. Murid-murid boleh buka buku teks masing-masing. Standard pembelajaran kita hari ini adalah 1.2.1 bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila mengikut konteks. Kriteria kejayaannya pula adalah: pertama, hari ini murid-murid akan dapat menyatakan pertimbangan dan keputusan berdasarkan bahan yang diberikan. Yang kedua, murid dapat menjawab soalan dengan menyatakan pertimbangan dan keputusan. Baiklah, sebelum kita mula kepada pembelajaran kita, kita lihat dahulu apakah yang akan kita pelajari dalam tema 2, iaitu kesihatan dan kebersihan. Daripada sajak yang diberikan di sini, kita boleh dapati bahawa dalam penjagaan kesihatan dan kebersihan diri sebagai seorang murid, kamu hendaklah hargai diri kamu sendiri. Awasi keadaan sekeliling agar penyakit tidak merebak. Selain daripada itu, murid-murid juga perlu mengamalkan kebersihan, patuh pada peringatan dan juga patuh kepada arahan yang diberikan. Dan sebagai tambahan, untuk kesihatan dan kebersihan, alam sekeliling juga haruslah kita jaga. Kehijauan, pepohonan, hutan yang merimbun dapat merehatkan minda dan melupakan kekusutan yang kita hadapi seharian. Oleh itu, hargailah dirimu agar kesihatan dengan menjaga kesihatan dan kebersihan diri. Itu adalah antara maksud sajak yang diberikan. Okey, baiklah, untuk bahagian gambar pula. Kita nampak ada 4 gambar di sana, 4 keping gambar. Gambar pertama adalah memaparkan tentang virus yang sedang melanda dunia sekarang, iaitu virus coronavirus atau virus COVID-19. Kedua, ini berkaitan dengan cara pengambilan imunisasi kepada kanak-kanak. Gambar yang ketiga, pemakaian pelitup muka untuk dalam suasana norma baharu. Dan yang terakhir, gambar yang terakhir ini adalah tentang persekitaran yang indah, hijau akan membawa kepada kesihatan yang baik kepada kita. Baiklah, kita mula dengan membaca petikan yang diberikan, iaitu bertajuk imunisasi. Farisha dan Farhana menemani ibu mereka membuat pemeriksaan kesihatan percuma. Pemeriksaan ini diadakan di Pasaraya. Farisha dan Farhana mengambil kesempatan menonton dokumentari tentang imunisasi. Ini adalah dokumentarinya. Dokumentari ini berbentuk video yang dipaparkan, yang ditayangkan di pasaraya tersebut. Baiklah, kita fahami apa maksud imunisasi terlebih dahulu. Tahukah kamu maksud imunisasi? Imunisasi ialah satu proses pembentukan imuniti. Proses ini dilakukan menerusi pemberian vaksin bagi pembentukan antibodi. Cara ini bagi meningkatkan daya ketahanan badan terhadap penyakit.
Ini adalah imunisasi atau sekarang kita kenali sebagai vaksin. Sekarang tengah popular, kita tengah dalam proses pemberian vaksin kepada rakyat Malaysia bagi melawan jangkitan penyakit coronavirus. Okey, ini adalah imunisasi. Okey, bagaimana pula cara kita hendak mengambil imunisasi ini? Pertama, kita lihat cara mendapatkan imunisasi. Macam mana kita nak dapatkan imunisasi ini? Okey. Imunisasi boleh didapati secara percuma di klinik dan di hospital kerajaan menerusi program imunisasi kebangsaan. Di klinik dan di hospital swasta, bayaran dikenakan mengikut jenis imunisasi. Maknanya di sini, kerajaan Malaysia memberi imunisasi ini secara percuma. Semenjak kita bayi lagi, sejak dilahirkan, sehinggalah sekarang kita akan mendapatkan vaksin atau imunisasi ini secara percuma. Mungkin anak-anak pernah melihat bayi-bayi kecil yang sering dibawa ke klinik untuk mendapatkan imunisasi. Ini memang diberikan semenjak lahir lagi. Okay, itu cara untuk mendapatkan imunisasi. Yang kedua, bagaimana cara imunisasi ini diberikan? Adakah kita makan? Adakah kita minum? Tidak. Dia ada dua cara. Secara oral. Oral ini ia diberikan secara titisan ke dalam mulut. Titisan diletakkan di dalam mulut dan di atas lidah dan akan meresap ke dalam badan menerusi titisan yang diberikan. Ini biasanya secara oral ini contohnya mungkin yang melawan penyakit seperti polio. Imunisasi yang melawan penyakit polio biasanya diberi secara oral. Okey. Cara yang kedua adalah menerusi suntikan. Ini yang memang biasa dilakukan. Okay, kalau kamu masih ingat lagi masa kamu tahun 1, kalau cikgu tak silap, mungkin pernah diberikan suntikan ini. Ini adalah secara suntikan. Yang sekarang pun akan digunakan. Imunisasi sekarang akan diberikan secara suntikan. Okey, apa pula kepentingan imunisasi ini? Kita tahu imunisasi itu penting, tapi bagaimana kepentingannya? Apa kepentingannya? Baiklah. Imunisasi melindungi diri, keluarga dan komuniti daripada jangkitan penyakit yang berbahaya seperti polio, hepatitis B dan batuk kering. Kedua, kos vaksin lebih murah daripada merawat jangkitan. Amalan mencegah lebih baik daripada merawat. Maknanya di sini, imunisasi ini memang penting dalam kehidupan kita. Menjaga kita supaya tidak terjangkit daripada jangkitan penyakit yang berbahaya. Yang kedua, lebih baik kita mencegah daripada merawat. Sebab apabila kita telah mendapat penyakit, dijangkiti penyakit, hendak mengubatnya adalah lebih mahal daripada kita mendapatkan vaksin. Okey, sumber daripada bahan yang cikgu baca itu adalah daripada sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, sekarang kita cuba lihat bagaimana pertimbangan diberikan. Keputusan hari ini kita belajar membuat keputusan. Kita lihat bagaimana ayat diberikan di sini, perbualan yang berlaku di sini antara Farisha dan Farhana. Okey. Salam sejahtera kawan-kawan. Semalam saya menemani ibu membuat pemeriksaan kesihatan. Ketika di sana, saya menonton tayangan dokumentari tentang imunisasi. Maaf Farisha, bolehkah kamu jelaskan maksud imunisasi? Okay, jadi kawan-kawan Farisha bertanya, apakah maksud imunisasi? Sekarang kita lihat bagaimana Farisha memberikan penjelasan kepada rakan-rakannya.
Ya, kita lihat di sini. Imunisasi ialah satu proses pembentukan imuniti yang dilakukan menerusi pemberian vaksin bagi pembentukan antibodi. Okey, jadi kita lihat soalan lagi. Mengapakah imunisasi penting kepada semua golongan, Farisha? Bersetujukah kamu dengan pengambilan imunisasi? Baiklah, kalau murid-murid boleh lihat di sini, ada dua soalan yang dikemukakan. Pertama ialah, mengapakah imunisasi penting kepada semua golongan? Yang kedua, bersetujukah kamu dengan pengambilan imunisasi? Apabila kita menjawab persoalan seperti ini atau perbualan seperti ini, memberikan respon, kedua-dua soalan itu perlu kita jawab. Okey, baiklah, cuba lihat bagaimana jawapan itu diberikan. Okey, cikgu jawab bahagian pertama, mengapa imunisasi penting kepada semua golongan? Okey. Imunisasi penting untuk melindungi diri, keluarga dan komuniti daripada jangkitan penyakit yang berbahaya seperti polio, hepatitis B dan batuk kering. Baiklah, itu adalah imunisasi. Dan soalan yang kedua, bersetujukah kamu dengan pengambilan imunisasi? Okey, ini pertimbangan yang dibuat oleh Farisha. Dia bersetuju. Okey, jadi dia jawab, saya bersetuju dengan pengambilan imunisasi. Itu adalah pertimbangan yang dibuat oleh Farisha ataupun jawapannya kepada keputusan yang dia buat. Okey, perbualan seterusnya. Farisha, bolehkah kamu jelaskan yang manakah pilihan kamu? Sama ada kamu akan mengambil imunisasi di hospital swasta atau kerajaan. Okey, kalau murid-murid masih ingat lagi tadi, cara pengambilan imunisasi. Ada dua cara untuk mendapatkan imunisasi. Pertama, kita mendapatkan melalui di hospital atau klinik kerajaan ataupun di swasta, klinik atau hospital swasta. Kedua-duanya vaksin adalah sama, tetapi kalau kita pergi ke hospital swasta, bayaran akan dikenakan. Okey, kita lihat apakah keputusan yang dibuat oleh Farisha. Okey, kita lihat di sini. Saya akan mengambil imunisasi di hospital kerajaan kerana imunisasi ini diberikan secara percuma. Itu adalah jawapan Farisha. Okey, boleh tak kalau Farisha beri jawapan, saya akan mengambil imunisasi ini di hospital swasta? Boleh, tetapi dengan alasan yang sesuai. Contohnya, anda katalah Farisha dia kata, saya akan mengambil imunisasi di hospital swasta kerana saya tidak mahu menunggu lama. Itu sebagai contohlah. Sebab kalau di hospital swasta, masa menunggu itu adalah singkat berbanding kita pergi ke hospital kerajaan. Baiklah, kita lihat seterusnya apakah pengajaran yang kita perolehi daripada pembelajaran kita hari ini. Okey. Pengajarannya adalah pertama, kita hendaklah berfikiran rasional, iaitu bijak membuat keputusan untuk kebaikan diri, keluarga dan komuniti. Seperti mana yang dibuat oleh Farisha tadi. Dia bijak buat keputusan. Dia kata dia hendak ambil imunisasi. Okey. Yang kedua, menjaga kesihatan diri dengan pengambilan imunisasi. Sebab apabila kita mengambil imunisasi, secara tidak langsung kita juga menjaga kesihatan diri kita. Okey, baiklah, latihan yang akan kita buat hari ini adalah
Murid-murid akan menjawab soalan menggunakan Google Form. Jadi bagi pengguna email GC, klik kepada yang pertama, dan bagi pengguna email biasa, klik pada yang kedua. Yalah, sebelum kita berakhir, semoga pembelajaran hari ini memberi manfaat kepada murid-murid. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang.